Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua pelajar-pelajar baru ke UiTM. Pertama sekali saya nak ucapkan tahniah dan selamat datang kepada semua pelajar-pelajar baru ke UiTM. Okey, walaupun semester yang baru ini pelajar-pelajar akan belajar secara atas talian, tapi untuk minggu perkenalan ataupun pada sesi minggu MDS ini, saya akan cuba terangkanlah berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini yang berkenaan dengan Akta Institusi-Institusi Pelajaran Tata Tertib 1976 atau lebih dikenali sebagai Akta 174. Okey, pertama sekali sebelum saya terangkan berkenaan dengan Akta 174 ni, saya nak beri pengenalan berkenaan dengan jenis-jenis kesalahan yang terdapat dalam Akta 174 ni. Okey, dalam Akta 174 ni dia ada beberapa bahagian lah. Okey, saya bahagikan kepada 6 jenis-jenis kesalahan untuk saya terangkan kepada pelajar-pelajar semua berkenaan dengan Akta 174, iaitu berkenaan dengan kesalahan akademik, yang kedua berkenaan dengan kesalahan kes-kes bukan akademik, dan yang ketiga adalah kesalahan pelajar-pelajar di college, keempat adalah compound terus yang bukan berkaitan dengan kesalahan trafik, dan seterusnya adalah compound terus berkenaan dengan kesalahan trafik, dan yang terakhir adalah berkenaan dengan kesalahan boleh daftar. Okey, kesalahan boleh daftar ini adalah bukan kesalahan yang akan dituduh di dalam kampus ataupun di UiTM, tetapi kesalahan boleh daftar ni saya terangkan serba sedikit. Apa itu kesalahan boleh daftar? Iaitu kesalahan boleh daftar ini adalah kesalahan ataupun kes-kes yang dituduh di mahkamah. Maksudnya di luar lah, bukan di dalam UiTM. Tetapi kes-kes yang banyak berlaku di bawah kesalahan boleh daftar ini, saya boleh bagi contoh lah, seperti kesalahan-kesalahan di bawah kanun keseksaan ataupun akta dadah berbahaya yang pelajar-pelajar dituduh di luar ataupun di mahkamah di luar daripada kampus. So, di bawah kesalahan boleh daftar ataupun sekiranya pelajar dituduh di bawah kesalahan boleh daftar ini, universiti ataupun pihak pegawai hal ehwal pelajar mempunyai hak untuk menggantung ataupun tidak pelajar-pelajar yang dituduh atas kesalahan boleh daftar, dan setelah disabitkan bersalah, universiti ataupun pegawai hak ehwal pelajar mempunyai budi bicara sama ada untuk membawa kes ke tata tertib ataupun tidak. Okey, itu sedikit berkenaan dengan kesalahan boleh daftar, sebab saya tidak akan terangkan seterusnya lah berkenaan dengan kesalahan boleh daftar. Okey, seterusnya saya pergi kepada kesalahan bukan akademik dahulu sebelum saya terangkan lebih lanjut dengan hal-hal yang lain lah. Okey, kesalahan bukan akademik ataupun kes-kes bukan akademik ni dia masuk di bawah kaedah 3 iaitu larangan am. Okey, kaedah 3/A saya terangkan dulu. Apa itu kaedah 3/A? Berkelakuan sama ada di dalam ataupun di luar kampus secara yang boleh merosakkan atau mendatangkan mudarat kepada kepentingan kesentiasaan atau nama baik institusi atau kepada kepentingan kesentiasaan atau nama baik mana-mana pelajar, kaki tangan pegawai atau pekerja institusi, dan juga kepada ketenteraman, keselamatan awam atau kepada akhlak, kesopanan atau tata tertib. So memang panjang kaedah 3/A ataupun larangan am ni. Sebabnya kebanyakan kes yang tidak ada peruntukannya di bawah kaedah Akta 174 ni, kita akan tuduh di bawah kaedah 3/A. Okey, apa contoh-contoh kes di bawah kaedah 3/A ni? Antara contoh-contoh kesnya adalah pelajar didapati berkedudukan, contohnya di asrama ataupun di rumah sewa dan sebagainya. Itu salah satu contoh. Contoh yang kedua, pelajar mengeluarkan kenyataan ataupun mencemar nama universiti ataupun mana-mana pelajar ataupun kaki tangan di media sosial, contohnya mengeluarkan kenyataan di Facebook, di Twitter
ataupun di mana-mana media sosial yang memburukkan nama mana-mana staf ataupun mana-mana pelajar ataupun universiti sendiri. So kita boleh ambil tindakan untuk kes-kes sebegini. Seterusnya di bawah kaedah 3/A ini juga kita boleh tuduh pelajar-pelajar memalsukan ataupun memalsukan sijil cuti sakit ataupun memalsukan dokumen-dokumen universiti. Contohnya pelajar-pelajar yang nak pergi ke latihan praktikal memalsukan surat-surat daripada fakulti ataupun surat-surat pensyarah dan sebagainya lah. So kesalahan-kesalahan ini kita boleh tuduh di bawah kaedah 3/A. Okey, seterusnya kaedah 3/B, melanggar peruntukan mana-mana undang-undang bertulis di dalam ataupun di luar kampus. Sama juga macam 3/A tadi, tetapi ini sekiranya pelajar didapatilah melanggar mana-mana undang-undang di dalam ataupun di luar kampus. Tak semestinya undang-undang itu undang-undang di dalam UiTM, tetapi undang-undang luar juga kita boleh ambil tindakan. Seterusnya mengganggu atau mengendalikan apa-apa aktiviti akademik, yang ini pun kita boleh ambil tindakan. Menghalang tugas kaki tangan universiti, contoh sekiranya pelajar-pelajar berpeluang untuk masuk dan ke dalam kampus nanti, so pelajar-pelajar akan berjumpa ataupun akan berkomunikasi lah dengan mana-mana pegawai ataupun staf-staf UiTM. Yang paling dekat sekali ataupun yang paling selalu sekali pelajar berjumpa adalah contohnya di kaunter-kaunter di fakulti, berjumpa dengan mana-mana polis bantuan di pintu-pintu masuk ataupun pintu keluar UiTM. So sekiranya didapati pelajar-pelajar melakukan perbuatan yang menghalang tugas kaki tangan UiTM, kita boleh ambil tindakan di bawah kaedah 3/D. Seterusnya menghalang pelajar lain mengikuti kuliah atau tutorial, memboikot apa-apa aktiviti rasmi ataupun kuliah. Kaedah 3/G, melakukan kerosakan terhadap harta benda universiti. Ini sama jugalah macam yang tadi, sekiranya pelajar-pelajar berpeluang untuk masuk ke dalam kampus nanti, duduk di kolej-kolej penginapan dan berada di dalam kelas dan sebagainya, akan ada pelajar-pelajar diberikan kemudahan, contohnya kemudahan di bilik kolej kediaman. Sekiranya didapati berlaku kerosakan ataupun vandalism, universiti boleh ambil tindakan. 3/H, mengusik, mengganggu, mengalih apa-apa objek, barang atau harta yang menyebabkan kesusahan, kegusaran, kerugian atau kerosakan kepada seseorang. Yang ini banyak berlaku kes kecurian lah. Kita akan tuduh di bawah kaedah 3/H. Dan juga kaedah 3/J, sebenarnya membawa masuk atau keluar apa-apa buku, kertas, dokumen atau gambar kecuali yang dibenarkan. Ini adalah kesalahan akademik sebenarnya, tetapi dia termasuk di bawah kaedah 3/J. Slide seterusnya akan adalah hal-hal yang berkaitan dengan salah laku peperiksaan. Okey, saya pergi kepada kesalahan akademik pula. Antara kesalahan akademik yang dituduh di bawah Akta 174 adalah berkenaan dengan kehadiran ke kuliah. Pelajar dikenaki menghadiri kuliah, tutorial dan sebagainya lah yang berkaitan dengan akademik. Tetapi kehadiran ke kuliah ini kita ada di bawah juga peraturan akademik, yang mana akan adalah diterangkan nanti hal ehwal berkaitan dengan akademik oleh bahagian hal ehwal akademik lah, apa yang berapa peratus pelajar perlu hadir ke kelas dan sebagainya. Sekiranya gagal, apa kena buat. Yang ini sama macam yang saya terangkan di bawah kaedah 3/A tadi. Kalau gagal ataupun tidak dapat hadir, perlu maklumkanlah pensyarah ataupun fakulti dengan segera. Seterusnya adalah latihan amali. Ini bergantung kepada fakulti masing-masing lah. Latihan amali ini mungkin akan ada di final semester, dan juga mungkin akan ada di semasa cuti dan sebagainya lah. Tetapi semasa latihan amali, sekiranya didapati pelajar-pelajar melakukan kesalahan, UiTM boleh ambil tindakan. Dan seterusnya masuk peperiksaan, sama juga macam kehadiran ke kuliah. Sekiranya pelajar tidak dapat hadir ataupun mempunyai kecemasan semasa peperiksaan, sila maklumkan fakulti dengan lebih awal lah, supaya tidak berlaku kejadian-kejadian yang tidak diingini.
Okey, next untuk kesalahan akademik adalah sekatan penggunaan teks kuliah. Teks kuliah ataupun slide ataupun apa-apa pengajaran yang pelajar-pelajar dapat daripada mana-mana pensyarah hanyalah untuk tujuan akademik dan bukan untuk penerbitan. Maksudnya pelajar-pelajar dapat apa-apa bahan daripada kuliah dan sebagainya tidak boleh dijadikan diterbitkan ataupun dijual kepada orang lain. Dan yang seterusnya adalah larangan melakukan plagiarisme. Okey, plagiarisme ni dalam erti kata mudahnya adalah kita ambil idea ataupun penulisan data atau ciptaan orang lain dan kita masukkan ataupun kita jadikan idea tersebut sebagai hasil dapatan kita. Contohnya sekiranya diberikan tugasan dan sebagainya, pelajar-pelajar tidak dibenarkan untuk mengambil dan menggunakan tanpa dibuat citation lah. Yang itu nanti pelajar-pelajar akan diajar oleh pensyarah di fakulti masing-masing lah, macam mana nak ambil dan juga kita jadikan hasil dapatan itu dalam kita punya kerja, tetapi perlu ada citation dan sebagainya lah. Okey, kesalahan akademik di bawah kaedah 7A. So, pelajar-pelajar, saya nak memperingatkanlah sebab kes-kes salah laku peperiksaan ini akan berlaku setiap semester. Walaupun pelajar-pelajar berada di dalam kampus, maksudnya belajar secara face to face dan mengambil peperiksaan di Dewan Peperiksaan, sama juga berlaku sekiranya pelajar-pelajar berada di rumah dan menjalani peperiksaan atau penilaian akhir secara atas talian. So, kes-kes salah laku peperiksaan ataupun salah laku penilaian akhir ini masih lagi berlaku. Okey, kaedah 7A-A, mengambil apa-apa buku, kertas kerja, dokumen gambar atau benda lain ke dalam atau keluar. Ini sekiranya jika berpeluang nantilah kita masuk ke dalam kampus, so pelajar-pelajar akan ambil peperiksaan di dalam Dewan Peperiksaan. So, pelajar-pelajar tidak dibenarkan membawa masuk apa-apa bahan yang tidak dibenarkan ke dalam Dewan Peperiksaan. So, kalau masuk Dewan Peperiksaan, handphone kita benarkan tetapi di-off dan diletakkan di lantai. Sama juga dengan jam tangan ataupun smartwatch boleh bawa masuk tetapi sekiranya didapati pelajar-pelajar menyimpan apa-apa data ataupun maklumat di dalam handphone dan juga mungkin dalam smartwatch, kita boleh ambil tindakan. Apa lagi contoh-contoh bahan-bahan yang tak dibenarkan? Nota-nota dalam slide, contohnya bawa kertas, bawa buku dan sebagainya, tidak dibenarkan. Ada juga bahan yang dibenarkan bawa masuk, contohnya kalkulator, kamus dan sebagainya, akta boleh bawa masuk tetapi perlu dipastikan tidak mempunyai apa-apa nota selain daripada apa yang dibenarkan untuk dibawa masuk. Seterusnya, menulis atau menulis melalui orang lain apa-apa maklumat berkaitan peperiksaan di tubuh badan ataupun pakaian. Okey, sekiranya didapati pelajar-pelajar ada menulis di tapak tangan, di kaki, di betis, di peha dan sebagainya, kami boleh ambil tindakan untuk kaedah 7A-B inilah. Dan seterusnya, berhubung dengan pelajar lain semasa peperiksaan melalui apa-apa jua cara. Okey, kalau dulu pelajar-pelajar ni berhubung melalui contohnya dengan kawan sebelah lah, tetapi masa kini pelajar-pelajar cuba berhubung melalui telefon ataupun melalui media sosial, contohnya berbincang jawapan dalam WhatsApp group dan sebagainya lah. Itu pun pernah tertangkap pelajar-pelajar yang buat perkara-perkara seperti itu. Okey, dan seterusnya yang terakhir adalah menipu atau cuba menipu semasa peperiksaan berjalan. So yang ini biasanya percubaan ataupun perbuatan meniru semasa peperiksaan, sama ada awak meniru nota yang dibawa masuk ataupun mungkin meniru daripada kawan lain ataupun kawan di sebelah, di tepi dan sebagainya, ataupun untuk semester yang lepas, perbuatan meniru ataupun cuba menipu ini berlaku juga semasa penilaian akhir. Pelajar-pelajar berada di rumah,
Pelajar-pelajar buat penilaian akhir di rumah dan didapati jawapan pelajar sama ataupun sama antara kawan dengan kawan yang lain, ataupun mungkin sama diambil ataupun dicari di dalam internet. So yang ini sekiranya tertangkap, kita boleh ambil tindakan jugalah. Ini untuk norma baru menghadapi penilaian akhir secara online ataupun atas talian lah. Okey, sekiranya pelajar-pelajar didapati bersalah atas keempat-empat kaedah ini, di bawah peraturan akademik, pelajar-pelajar boleh diberikan grade F dengan status FD. So FD ni adalah fail atas sebab disiplin. Dia bukan anugerah dekan AD ya. Ini grade F dengan status FD dan ia tidak boleh ditebus tampal. So untuk tebus tampal dan sebagainya nanti dia akan terangkan di bawah peraturan akademik lah. Okey, tadi saya dah terangkan berkenaan dengan kesalahan-kesalahan akademik. So saya pergi kepada kesalahan bukan akademik. Okey, menerbitkan dokumen sama juga macam tadi. Yang tadi bawah kesalahan akademik, tak boleh terbitkan ataupun tak boleh jual apa-apa dokumen yang dapat daripada pensyarah. So yang ini tak boleh terbit, membahagi, mengedar apa-apa dokumen tanpa kebenaran. So sekiranya nak berlaku ataupun nak buat apa-apa penerbitan atau penjualan atau pengedaran, perlu mendapatkan kebenaran daripada pihak universiti dahulu. Seterusnya adalah aktiviti pelajar di luar kampus. Sekiranya ada apa-apa aktiviti yang nak dibuat, atau sama ada nak buat lawatan ataupun nak buat kajian di luar dan sebagainya, perlu memohon daripada pihak universiti, sama ada melalui fakulti ataupun melalui pihak kampus. Dan pelajar bertugas dalam pekerjaan. Okey, yang ini saya nak terangkan, kalau ikutkan dia kata dalam kaedah ini, pelajar tiada seseorang pelajar sama ada di dalam atau di luar kampus boleh bekerja atau berniaga sama ada separuh atau sepenuh masa yang pada pendapat ketua eksekutif adalah tidak wajar. So kalau dibaca, sebenarnya pelajar boleh dibenarkan bekerja atau berniaga selagi perniagaan atau pekerjaannya itu dianggap wajar. So apa pekerjaan-pekerjaan yang tidak wajar? Kita boleh anggaplah pekerjaan-pekerjaan yang tidak wajar, menjual dadah ataupun menjadi bartender dan sebagainya. Ada juga pekerjaan ataupun perniagaan yang pada mulanya dia adalah wajar, tetapi dia menjadi tidak wajar. Sebagai contoh, mungkin bila pelajar-pelajar dah masuk ke dalam kampus nanti untuk mencari pendapatan lebih, mungkin bekerja secara sambilan di McDonald ataupun KFC contohnya. Tetapi bila bekerja di McDonald ataupun KFC, mungkin mereka membuka secara 24 jam. So anda bekerja sampai pukul 4 pagi dan tak dapat pergi ke kelas pada pukul 8 pagi. So daripada pekerjaan yang wajar, dia menjadi tidak wajar. Tuan-tuan dan puan-puan, pandemik COVID-19 masih belum hilang lagi. Justru, kita semua warga UiTM dan rakyat Malaysia haruslah sama-sama bertanggungjawab mencegah dan memutuskan rantaian COVID-19. Patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan UiTM khasnya. Selain menggunakan aplikasi MySejahtera, warga UiTM juga perlu menggunakan sistem saring C19 yang telah dicipta khusus untuk warga UiTM dalam mengawal penularan COVID-19 di dalam kampus. Terima kasih saya ucapkan kepada semua warga yang telah menggunakan sistem saring C19 UiTM ini. Terima kasih diucapkan kepada pengurusan eksekutif universiti kerana sentiasa memberi sokongan padu dan komitmen semasa kami di awal pembangunan sistem saring C19 UiTM tahun 2020. Terima kasih juga kepada pasukan staf pusat kesihatan, infrastruktur dan semua pihak yang terlibat dalam membangunkan sistem saring C19 UiTM ini sebagai inisiatif yang proaktif untuk menghadapi pandemik COVID-19 pada awal tahun lepas. Inovasi sistem saring C19 UiTM telah mula digunakan di seluruh kampus UiTM sejak April 2020 dan telah mendapat pengiktirafan terbaik di peringkat kebangsaan pada bulan November.
Inovasi Saring C19 telah mendapat anugerah pasukan terbaik Johan Sektor Awam Persekutuan dan anugerah emas 5 bintang dalam Konvensyen Inovasi Kebangsaan Anjuran Malaysian Productivity Corporation MPC dalam APIX 2020 dan insya-Allah akan mewakili Malaysia dalam konvensyen di peringkat antarabangsa pada tahun ini. Dengan hanya menjawab 4 soalan mudah saringan risiko menggunakan sistem saring C19 UiTM pada setiap hari, kita terus dapat mengetahui kategori risiko dalam rantaian COVID-19 bagi setiap individu sama ada kategori A, B, C, D atau E. Hal ini amat penting sebagai langkah untuk kita mengambil tindakan dengan cepat bagi mengawal penularan jangkitan COVID-19 dalam kalangan warga UiTM. Semua staf dan pelawat juga perlu mengimbas QR kod saring C19 UiTM di setiap permis di dalam kampus untuk sebarang urusan. Tujuannya adalah supaya kita dapat mengesan dengan cepat setiap pergerakan individu dan kontak rapat yang berisiko di tempat kerja. Kejujuran anda membuat pengisytiharan tahap risiko anda dan kejujuran anda mengimbas QR kod di setiap lokasi permis yang dilawati sangat diperlukan. Ini adalah untuk mengelakkan orang lain yang berurusan dengan anda menjadi kontak rapat yang berkemungkinan mendapat jangkitan COVID-19 atau sebaliknya. Saring C19 UiTM juga digunakan untuk memudahkan urusan solat Jumaat mengikut kuota yang ditetapkan oleh kerajaan, membuat saringan kepada pelajar-pelajar berkeperluan khas memasuki kampus, saringan menghadiri apa-apa program dalam kampus dan juga dalam urusan majlis janji temu UiTM yang lalu. Okey, seterusnya berjudi di dalam kampus adalah tidak dibenarkan. Berjudi ni dia melibatkan pertaruhan lah, maksudnya duit dan sebagainya. So itu dianggap berjudi. Kalau setakat main kad biasa tu dia bukan jatuh bawah berjudi lah. Minum atau memiliki minuman keras. Sama ada pelajar-pelajar minum minuman keras atau memiliki minuman keras ataupun mabuk semasa di dalam kampus adalah tidak dibenarkan. Dan ini termasuk juga kepada pelajar-pelajar bukan Muslim. Dan seterusnya adalah berkaitan dengan bahan lucah. Okey, bahan lucah ni tak boleh memiliki, mengedar, mempamer, membahagi apa-apa bahan lucah di dalam kampus. Sekarang ni agak sukarlah untuk kita menangkap pelajar-pelajar yang memiliki bahan lucah ni. Dia tak macam zaman dulu-dulu. Maksudnya dia ada majalah, ada VCD dan sebagainya. Sebab sekarang ni semua kita boleh dapatkan dalam internet dan juga kita simpan dalam handphone dan sebagainya lah. Okey, seterusnya kes ataupun kesalahan bukan akademik ni ada juga berkaitan dengan dadah ataupun racun. Sama ada kita dapat tangkap pelajar memiliki dadah ataupun racun, kita boleh tuduh di bawah kaedah 20 ni. Tak boleh memiliki alat memproses dadah ataupun racun, tak boleh membekalkan dadah ataupun racun dan juga tidak boleh memasukkan ke dalam tubuh badan pelajar-pelajar apa-apa dadah ataupun racun. Contoh dadah ataupun racun yang biasa ataupun ada tertangkap di dalam kampus adalah ganja, heroin. Untuk racun pula berkaitan dengan mungkin ketum. So ketum ni dia jatuh bawah akta racun lah. Dia bukan lagi bawah bawah akta dadah berbahaya. Okey. Okey, saya pergi kepada hukuman tata tertib terus atau dikenali sebagai compound terus. Kalau dua kesalahan tadi, kes akademik dan kes bukan akademik, kita akan bawa ke tata tertib. Okey, hukuman tata tertib terus ini kita hanya akan mengeluarkan compound atau saman kepada pelajar-pelajar. Antara jenis-jenis kesalahan yang kita boleh compound ataupun saman adalah berkaitan dengan pakaian dan juga sasiah rupa diri, kebersihan di dalam kampus, membuat bunyi yang menggusarkan ataupun mengganggu orang lain, tempat tinggal atau tidur di dalam kampus,
Yang ini berkaitan dengan contohnya saudara ataupun saudari diberikan kemudahan kolej tetapi tidur di surau ataupun di fakulti dan sebagainya lah. Dan seterusnya adalah kad pelajar. Pelajar perlu menggantung atau memakai kad pelajar semasa berada di dalam kampus. Dan juga yang terakhir adalah ni peraturan perpustakaan. So, peraturan perpustakaan ni dia jatuh bawah library lah. Dan 5 yang lain ini yang boleh kita ataupun pihak universiti compound pelajar-pelajar, terutama sekali pakaian dan sasiah rupa diri lah, yang selalu dikeluarkan compound berkenaan dengan pakaian dan sasiah rupa diri dan juga kebersihan di dalam kampus. So kebersihan ni banyaknya berlaku di kolej-kolej kediaman. Kita ada peraturan sasiah rupa diri di dalam kampus. So bila pelajar-pelajar berpeluang untuk masuk ke dalam kampus nanti, sila patuhi sasiah rupa diri lah. Okey, ini adalah sasiah rupa diri pelajar. So bila berada di dalam kampus nanti, untuk ke kuliah, pelajar-pelajar dikehendaki memakai pakaian yang sopan. Untuk pelajar lelaki, so ini adalah contoh-contoh pakaian semasa berada di dalam kampus. Kalau nak pergi bersukan, kalau nak masuk ke makmal, kalau nak pergi ke kuliah, ini adalah contoh-contoh pakaiannya yang perlu pelajar-pelajar ikut. Okey, selain daripada pakaian, terdapat juga beberapa peraturan-peraturan lain lah. Seluar pendek tidak dibenarkan dipakai di dalam kampus. Untuk pelajar siswa, rambut perlu pendek. Dia ada spesifikasi dia untuk rambut ini. Tapi kalau nak disimpulkan, berambut perlu pendek lah dan tidak diwarnakan. Memakaikan pelajar pada hari Isnin perlu memakai, dianggap sebagai hari korporat. So hari Isnin perlu pakai ke kuliah, kena pakai baju kurung untuk pelajar siswi, ataupun untuk pelajar siswa kena pakai baju kemeja dengan tali leher. Okey, ini adalah berkaitan dengan tata tertib asrama. Okey, tata tertib asrama ni akan dikendalikan oleh bahagian kolej kediaman lah. Antara jenis-jenis kesalahan sekiranya diberi peluang untuk masuk ke dalam kampus nanti, pelajar-pelajar tidak dibenarkan untuk membela apa-apa jenis binatang. Ini bila berada di dalam kolej kediaman lah. Memasuki atau berada dalam bilik pelajar menetap. Okey, untuk kaedah ini, pelajar-pelajar yang berada di dalam kolej kediaman yang diberikan kemudahan kolej kediaman tidak dibenarkan membawa mana-mana orang yang bukan penghuni kolej ke dalam bilik. Bukan untuk tujuan lawatan lah. So, kalau didapati pelajar-pelajar bawa masuk dan membenarkan orang luar untuk tinggal ataupun duduk di dalam kolej kediaman, kita boleh ambil tindakan. Menghalang pegawai memasuki dan menjalankan tugas juga tidak dibenarkan. Berada dalam premis asrama selepas pukul 11 malam. Ini kita tidak benarkan orang luar berada di dalam premis asrama selepas pukul 11 malam. Dan juga pelajar yang berada ataupun mendapat kemudahan kolej tidak boleh berada di luar asrama selepas pukul 11 malam. So, kalau ada apa-apa kes kecemasan berlaku dan pelajar-pelajar tidak dapat masuk sebelum pukul 11 malam, sila maklumkan staf residen kolej di kolej kediaman pelajar-pelajar untuk makluman mereka. Supaya sekiranya pelajar lewat ataupun balik selepas pukul 11 malam, kita akan ambil nama dan ambil tindakan lah pada tata tertib. Seterusnya, kuasa warden dalam memberi arahan ataupun perintah. Duduk di kolej juga kita tak benarkan untuk memasak. So, bila nak masuk nanti, tak payahlah nak bawa rice cooker ke, kita nak bawa dapur elektrik dan sebagainya, sebab kita tak benarkan memasak di dalam kolej. Okey, seterusnya tata tertib lalu lintas jalan. Dia sama juga macam tata tertib ataupun hukuman tata tertib terus.
untuk saksi hari berdiri dan sebagainya tadi, tetapi ini berkaitan dengan tata tertib lalu lintas jalan sahaja. Okey, kalau tata tertib 6 jenis kesalahan tadi, satu kesalahan tidak melebihi RM50, tetapi untuk tata tertib lalu lintas jalan ini dia naik kepada satu kesalahan tidak melebihi RM100 untuk setiap kesalahan lah. Antara jenis-jenis kesalahan yang berlaku di dalam kampus berkaitan dengan lalu lintas ni, letak kenderaan secara menghalang, menggunakan ruang kereta yang diperuntukkan. Contohnya, ruang kereta diperuntukkan untuk staf, tapi pelajar-pelajar bawa kenderaan dan letakkan kereta ataupun kenderaan mereka di parking staf. Tidak dapat mengemukakan lesen memandu, daftar kenderaan bermotor pelajar, membonceng. Maksudnya kalau motosikal sepatutnya bawa 2, dia naik 3 orang, dan juga had laju. So ini adalah antara jenis-jenis kesalahan di bawah kompaun terus, tidak melebihi RM100 untuk satu kesalahan. Okey, seterusnya ini adalah hukuman tata tertib di bawah kaedah 48. Saya dah maklumkan tadi jenis-jenis kesalahan di bawah kesalahan akademik, kesalahan bukan akademik, kompaun terus, dan juga kompaun terus berkaitan dengan kesalahan trafik dan juga kesalahan-kesalahan yang berlaku di college. So, 3 jenis kesalahan, akademik, bukan akademik, dan juga kesalahan college, sekiranya berlaku dan diambil tindakan, UiTM ataupun universiti boleh jatuhkan hukuman di bawah kaedah 48. Ada 7 jenis hukuman. Mana-mana 1, mana-mana 2 atau lebih hukuman itu disatukan sekali. Yang pertama adalah amaran, yang kedua adalah denda tidak lebih daripada RM500, yang ketiga penggantungan daripada mana-mana atau kesemua kemudahan institusi selama tempoh yang ditentukan. Seterusnya penggantungan daripada mengikuti pengajian di institusi selama tempoh yang ditentukan. Yang tadi tu kita gantung kemudahan, dan seterusnya kita gantung pengajian selama tempoh yang ditentukan, 1 semester, 2 semester dan sebagainya lah. Dihalang daripada menduduki sebahagian atau kesemua peperiksaan di institusi, pengeksklusian atau penyingkiran daripada mana-mana bahagian institusi selama tempoh yang ditentukan, 1 minggu, 1 semester ataupun sebagainya. Dan yang terakhir adalah pembuangan daripada institusi. Universiti atau UiTM boleh menjatuhkan mana-mana satu. Contohnya, kita dah denda RM500, kita boleh gantung pengajian 2 semester. Ataupun kita dah denda RM300, kita gantung kemudahan, tidak diberi kemudahan kolej dan sebagainya. So ini antara jenis-jenis hukuman yang boleh dijatuhkan sekiranya pelajar-pelajar didapati bersalah melanggar mana-mana kaedah-kaedah yang saya dah sebutkan sebelum ni tadilah. Okey, perintah membayar pampasan. Perintah membayar pampasan ini adalah sebagai tambahan kepada hukuman tata tertib yang saya terangkan sebelum ni tadi. Ada 7 jenis. Perintah untuk membayar pampasan ini berlaku contohnya sekiranya pelajar-pelajar melanggar ataupun didapati sekiranya pelajar-pelajar didapati melakukan kesalahan, contoh yang sering berlaku kepada polis bantuan lah, merosakkan klem, hilangkan klem dan sebagainya, ataupun kemudahan-kemudahan di kolej, merosakkan pintu, katil ataupun kemudahan-kemudahan yang diberikan di kolej kediaman. Sekiranya berlaku dan didapati bersalah, pihak UiTM boleh meminta pelajar-pelajar untuk membayar ataupun perintah untuk membayar pampasan. So, pampasan ini tadi adalah sebagai tambahan kepada hukuman di bawah kaedah 48. Contohnya, sekiranya didapati pintu di kolej kediaman rosak dan anda yang melakukan kesalahan tersebut, so dibawa ke tata tertib dan anda diminta untuk membayar harga pintu tersebut. Dia mungkin lebih daripada jumlah denda itu tadi, mungkin RM800, mungkin RM1,000, dan pelajar-pelajar perlu membayar pampasan tersebut. Okey? Okey, ini adalah carta alih berkenaan dengan prosiding tata tertib pelajar.
Okey, di sini adalah berkaitan dengan pelajar mengaku bersalah. So, saya terangkan senarionya sedikit di sini untuk memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar apa yang berlaku semasa prosiding tata tertib. Okey, permulaannya adalah sekiranya berlaku kesalahan, kita ada 3 jawatan kuasa yang boleh mengambil tindakan kepada pelajar-pelajar. Jawatan kuasa tata tertib di fakulti untuk kes-kes berkaitan akademik. Jawatan kuasa tata tertib kes bukan akademik, maksudnya diuruskan di bawah HCP, dan juga jawatan kuasa tata tertib di college. So, 3-3 jawatan kuasa ini boleh mengambil tindakan. Sebagai contoh, sekiranya pelajar-pelajar melakukan kesalahan, surat pertuduhan akan dikeluarkan dalam tempoh yang ditentukan kepada pelajar-pelajar. Apabila surat pertuduhan telah dikeluarkan dan diminta pelajar sama ada untuk hadir secara sendiri ataupun lisan kepada jawatankuasa, ataupun boleh untuk hadir secara bertulis. Dia ada 2 pilihan lah. So, sekiranya pelajar hadir semasa perbicaraan ataupun prosiding berjalan, pertuduhan akan dibacakan oleh setiausaha jawatankuasa tata tertib, dan kemudian pelajar-pelajar diminta untuk membuat pengakuan sama ada mengaku bersalah ataupun mengaku tidak bersalah. So, ada 2 situasi. Sekiranya pelajar mengaku bersalah, kemudian kita akan bacakan fakta kes, dan pelajar-pelajar diminta untuk membuat pengakuan kepada fakta kes. So, fakta kes ini adalah penerangan kepada pertuduhan yang dah dibacakan tadi. So, sekiranya pelajar-pelajar mengaku bersalah dan mengaku kepada fakta kes, pihak berkuasa tata tertib akan mengumumkan pelajar bersalah dan meminta untuk pelajar membuat mitigasi ataupun rayuan untuk mengurangkan hukuman. Rayuan untuk mengurangkan hukuman ni antara contoh-contohnya adalah sumbangan kepada universiti, pendapatan keluarga, dapat pinjaman ataupun beasiswa dan sebagainya lah. Dan selepas diberi peluang untuk membuat mitigasi, pelajar-pelajar akan diminta untuk keluar dan pihak berkuasa tata tertib akan membincangkanlah jenis-jenis hukuman dan kemudian akan mengumumkan keputusan dan juga hukuman kepada pelajar-pelajar. Seterusnya, sekiranya pelajar-pelajar dah diumumkan keputusan ataupun hukuman, pihak ataupun pelajar-pelajar dibenarkan untuk membuat rayuan kepada jawatankuasa rayuan tata tertib pelajar. So, ada satu lagi peluang untuk pelajar-pelajar membuat rayuan sekiranya tidak berpuas hati dengan keputusan pihak berkuasa tata tertib. Ini kalau pelajar mengaku bersalah. So, kalau pelajar mengaku tidak bersalah, pihak berkuasa tata tertib akan memanggil saksi-saksi, membaca keterangan dan dokumen yang ada, dan juga kita akan menjalankan kes lah sehingga selesai. So, prosedur ataupun prosesnya akan jadi sama macam pelajar mengaku bersalah setelah dipanggil saksi, mendapatkan keterangan saksi dan juga dokumen-dokumen yang akan diberikan kepada pihak berkuasa tata tertib. Kemudian pihak berkuasa tata tertib akan menentukan sama ada pelajar bersalah ataupun tidak bersalah. Dia akan bagi balik kepada prosedur yang tadi. Sekiranya pelajar didapati bersalah, akan membuat mitigasi dan diumumkan keputusan. Sekiranya pelajar tidak didapati bersalah, akan dimaklumkan kepada pelajar bahawa pelajar didapati tidak bersalah. So, akan dilepaskanlah. So, itu antara prosedur ataupun proceeding semasa tata tertib pelajar berjalan. Okey, ini sahaja yang berkaitan dengan Akta 174 dan juga proceeding tata tertib pelajar yang saya dapat kongsi pada hari ini kepada pelajar-pelajar. Dan harapan saya kita tak akan berjumpa dalam proceeding tata tertib lah, agar pelajar dapat maklumat dan info yang berkaitan dengan hal ehwal tata tertib ini supaya dapat mengelakkan berlakunya benda-benda yang tak diingini dan kita tidak berjumpa di tata tertib lah. Okey, itu sahaja yang akan saya terangkan berkenaan dengan tata tertib, dan segala kelemahan itu adalah datang daripada saya, dan saya harap sekiranya pelajar akan masuk ke dalam kampus nanti, sila patuhi segala peraturan dan juga kaedah-kaedah yang dah saya maklumkan tadi. Dengan itu saya sudahi
taklimat berkenaan dengan tata tertib pada hari ini. Dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.